Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam live bersama dengan Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara dan juga live di Facebook Mahadi BZ. Okey, untuk anda di luar sana yang baru masuk, so silakan masuk live. Bila anda nak masuk, satu benda saya nak anda lakukan. Satu benda aja, tak banyak, tak susah. Apa benda tu? Anda kena share live ni. Sebab apa saya selalu cakap benda ni? Because the moment anda share, orang lain dengar perkongsian ni, diorang amalkan, diorang pun akan dapat pahala, anda pun akan dapat pahala senang-senang. Ya Allah, mudah sangat. Orang Indonesia cakap, mudah banget sih. Yang tu pun kalau tak ambil opportunity ni, peluang ni, maka rugilah, serugi-ruginya. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah bersiaran bulan Ramadan ni. Hari tu kita dah buat program yang kita yang terakhir adalah kita panggil sebagai Menuju Ramadan. Kita buat 4 siri. So, setiap ada lagu dia. Lagu yang paling famous apa dia? Lagu paling famous, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan. Ya, itu kira lagu yang semua orang tahulah. Ramadan tiba tu. Tapi nak tanya, yang tu Ramadan tiba. Sekarang ni Ramadan nak habis dah pun. Apakah lagu yang sesuai untuk Ramadan nak pergi? Ada tak lagu Ramadan nak pergi, Ramadan nak pergi, Ramadan nak pergi, perginya Ramadan. Handphone saya jatuh. So meaning to say tak ada lagu yang perginya Ramadan. So kita punya topik hari ni sangat sempoi, sangat menarik. Mungkin anda tak pernah terlintas topik ni. Apa dia? Wida Ramadan. Kita pergi umrah. Bila kita pergi umrah, kita pergi Mekah, sebelum kita keluar daripada kota Mekah, apa kita kena lakukan? Kita kena buat apa? Umrah wida, tawaf wida kita panggil. Tawaf wida meaning sebelum keluar, kita kena pergi tawaf 7 kali, kita panggil sebagai tawaf wida. Tawaf wida ni sebenarnya wajib kena buat sebelum kita keluar daripada Mekah. Sama juga Madinah. Madinah pun kita kena buat apa? Ziarah. Ziarah kita panggil sebagai ziarah wida kepada Rasulullah. Kita pergi ke Raudah, kalau boleh kesempatan masuk Raudah, ataupun kita boleh pergi ke depan tu pusing, dan juga kita niat untuk ziarah kali terakhir lah. Wida ni maksudnya akhir, penghujung. Itu sebagai wida. Sekarang kita berada dalam satu rumah. Tetamu datang masuk rumah kita. Tetamu datang. So kita pun bagilah minuman, kita bagilah makanan. Ni bukan bulan puasa lah. Kita ambil sebagai hari raya lah, senang cakap. Hari raya. So hari raya kita hidangkan minuman, makanan. So orang pun datang makan semua tu. Lepas tu kita tunggu saat kita pergi dapur sekejap. Kita mungkin nak ni lah keluarkan lagi biskut-biskut ke apa ke. Bila kita pergi dapur, tiba-tiba kita keluar ke halaman rumah, kita pergi dekat hall, tiba-tiba kosong. Semua tetamu balik. Apa maksud dia? Bila tetamu datang, dia bagi salam, dia sembang, elok, makan semua tu. Bila kita pergi dapur, tiba-tiba keluar, dia hilang. Maksudnya apa dia? Tak ada adab. Betul tak? Adakah keluar dari rumah tanpa bagi salam, tanpa bagi tahu, tanpa itu, tanpa ini? Itu maksudnya tak ada wida kat situ. Tetamu datang, nak keluar pun ada wida. Apa maksud wida? Okey, terima kasih. Kami datang lagi, insyaAllah. Doakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sekarang jaga SOP. Jangan pergi salam, jangan pergi peluk apa benda pun. Jangan. Kita kena Assalamualaikum daripada jauh apakah? Okey, kita bereda. At least kita bagi tahu. Itu maksudnya wida sebelum kita keluar dari rumah. So hari ni kita nak kongsi apakah wida Ramadan.
Without Ramadan. Saya tengok saya punya Facebook, Mahdi BZ. So kalau ada apa-apa soalan yang anda nak tanya, boleh tanya. Amin Yahya tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin Yahya. Wah, pagi-pagi tengok ni. So kalau anda ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya dekat dalam ni. Tapi ingat, sebelum ramai lagi masuk, make sure anda share. Sebab apa saya nak anda share, bila orang lain dengar, orang lain amal, free dapat pahala. Free itu yang best tu. Dah lah Ramadan. By the way, hari ni Ramadan yang keberapa dah? Ramadan yang ke-29. Malam ni, malam terakhir tarawih. Malam yang ke-30. So, esok dah tak ada tarawih dah pun. Esok adalah, insya-Allah, malam raya. Sebab apa kita akan menyambut hari Aidilfitri, hari Khamis. And jangan lupa, kita kena banyakkan amalan kita. Okay, nak masuk topik dah. Nak masuk main course dah. Okay. Ramadan without, apa kita panggil sebagai without Ramadan, ada 6 benda yang kita kena lakukan towards the end of Ramadan. Ataupun kita panggil sebagai without Ramadan. Kalau kita tak lakukan 6 ni, seolah-olah kita keluar daripada rumah tetamu tanpa bagi tahu Assalamualaikum kat dia. Tanpa inform kat dia, tanpa bagi tahu, terus kita hilang. So Ramadan dah datang, dah towards the end dah pun. Saya tengok ramai orang yang daripada Facebook dia, Instagram dia pun macam, Allah, Ramadan nak tinggalkan aku. Kan ada satu lagu Mahizain kan? Ramadan, usah pergi. So kita dengar, kita menyanyi lagu tu dalam hati kita, ya Allah, Ramadan janganlah pergi. Silap kalau Ramadan ada mulut, Ramadan boleh bersuara, Ramadan akan beritahu kat kita apa? Hang sembang lah. Hang sembang. 30 hari aku kat sini, hang buat tak tahu kat aku. Bila aku nak habis dah pun, Syawal nak main, hang buat sedih. Hang buat menangis. Sama dulu saya. So maksud dia, Ramadan datang, Ramadan nak pergi, tapi kita tak utilize Ramadan. Nauzubillah min zalik. So kita tahu banyaklah kisah-kisah yang saya dah kongsi sebelum ni, yang mana Rasulullah naik mimbar 3 langkah. Salah satu mimbar, salah satu langkah tu, malaikat bagi tahu, malaikat doa, Rasulullah sebut amin. Salah satu dia apa dia? Rugilah orang yang bila mana datangnya Ramadan tapi dia tidak diampunkan oleh Allah. Rugi besar orang ni. Rasulullah doa, malaikat Jibril doa, Rasulullah sebut amin. Maksud dia, bila Ramadan datang, kita ni tidak diampunkan, rugi besar. Apa maksud dia? Kita tak minta pada Allah untuk diampunkan. Itu yang kata rugi besar tu. So Ramadan adalah hari pengampunan. Hari syurga dibuka. Hari macam-macam lah. Kau nak tahu kita punya topik sebelum ada 4 siri. 4 siri dah pun. Kita dah habis kupas dah pun. Macam bawang, kita kupas apa berlaku? Biji bawang. Bawang kalau kupas tak apa-apa. Memang bawang perlu dikupas. Okay, itu adalah soalan teka-teki. Okay, so yang pertama, apa dia? Yang pertama, Ramadan without apa dia? Kita kena kuatkan ibadat khususnya 10 hari terakhir Ramadan. So without Ramadan, bila 20 hari awal tu kita dah train dah pun. Dah train awal sempoi, dah train dah pun terawih itu ini. Towards the end of Ramadan, ada satu malam. Ada satu malam. Yang mana malam ni kalau kita dapat lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik ya. Dia tak kata sama dengan 1000 bulan tau. Ramai orang bila tafsir ayat ni dia kata kalau kita sembahyang satu malam sama dengan 1000 bulan. Salah. Dan bila dia cakap sama, dia salah. Dia kena cakap lebih. Apa maksud lebih? Boleh jadi 2000 bulan. Boleh jadi 10,000 bulan. Boleh jadi 1,000,000 bulan. Itu dia. 1,000,000 boleh apa? Allah SWT Maha Kaya. Allah SWT bagi apa saja. So Ramadan ni, satu malam ni ganjaran dia sangat tinggi. Kalau kita tak dapat malam tu, rugi besar. So apakah malam tersebut? Rasulullah berkata, carilah malam tersebut di antara 10 malam terakhir Ramadan. Itu lah, without Ramadan. Without Ramadan, 10 last ni kita kena betul-betul go all out. Especially terutamanya hari-hari ganjil. Bilakah hari ganjil? Tadi pagi. Tadi pagi siapa yang sempat bangun awal untuk qiyam ataupun untuk tahajud, untuk tasbih, untuk taubat, mungkin untuk hajat, untuk istiqarah, apa saja solat lah. Anda buat ke tak buat?
Anda mengimarakkan malam ke ataupun macam tu. Tu tahulah apa maksudnya kan. So jangan lupa untuk without Ramadan kita kena banyakkan 10 malam terakhir. Bila kan 10 malam terakhir? Sekarang lah. Malam ni adalah salah satu malam 10 days. Yang ni malam terakhir Ramadan malam ni. Yang ni hari apa? Hari Selasa. So hari Selasa malam ni adalah malam yang terakhir, malam ke-30. So jangan lupa untuk tingkatkan amalan. Dia ke orang kita kan, awal-awal Ramadan, hari raya puasa pertama tu tarawih penuh. Pergi masjid, Allah tak ikut SOP je, memang penuh sepenuh-penuhnya. Hari kedua masih nampak dia punya imanan. Allah, dia iman dia kira makam tinggi tu. Bila mai hari keempat, kelima dah kurang. Hari ke-10 dah setengah habis dah pun. Kalau soft mungkin 10 soft, jadi 5 soft. Hari yang ke-15 jadi 2 soft. Hari yang ke-20 jadi 1 soft. Last 10 days, Imam dengan Bilal. Itu pun pasal terpaksa datang. Sebenarnya nak buka masjid. Nauzubillah min zalik. So kita tak mau macam tu. Kita nak mula-mula kita dah train dah pun diri kita. Dah train, dah terawih boleh pergi 20 rakaat dah pun. Kenapa tak continue? Kita tahu ganjaran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ganjaran Ramadan ni satu sunat digandakan fardu. Satu fardu digandakan 70 kali. Lepas Ramadan, let's say lah, hari Khamis lah kita ambil ya, hari Khamis. Hari Khamis kita semain sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat sunat. Masih tak sama dengan kita buat di bulan Ramadan ni. 2 rakaat sunat sama dengan fardu. Sama ganjaran dengan fardu. Bulan lain 1000 sunat tak akan sama dengan fardu. Nampak tak beza dia? Nampak tak dia punya amalan dia? So tolong. Saya cakap pada diri saya sendiri ni. Bukannya pada orang lain. Saya nak tengok diri saya ni. Ni nampak ni. Saya nampak diri saya kat sini. So kena tingkatkan amalan, especially last 10 days ni. Rasulullah kata ketatkan kain. Bila Rasulullah beritahu macam tu, ada orang yang tafsir. Rasulullah pakai kain apa? Kain pelikat ke kain batik? Kain dia ikat macam mana? Ikat jadi tanjak ke ikat jadi ni? Kain warna apa? Ya Allah, macam-macam nak senang tafsir. Janganlah macam tu. So bila mana Rasulullah kata ketatkan kain, maksudnya apa? Rasulullah tafsir dia, kalau orang yang ada isteri, jauhkan dengan isteri. Orang yang bujang tu, faham sendiri lah. The best is iktikaf dekat masjid. Sebab kita ni manusia, kita ada kekurangan kita. Kita perlukan suasana untuk lakukan sesuatu. Boleh sembahyang kat rumah, tak salah pun. Tak dosa pun. Tapi kalau ada suasana yang best, suasana yang qiyamul punya suasana, lagi sempoi. So, Alhamdulillah kita punya PKP start 12 hari bulan. Which is dah habis dah pun Ramadan. Malam 12 hari bulan tu dah Syawal dah pun. So sebenarnya adalah juga kelebihan sedikit lah PKP ni yang mana kita sempat untuk buat tarawih. Setengah-setengah negara macam Thailand contohnya. Daripada lockdown awal dah, tarawih tak dapat. Sembahyang fardu tak dapat. Sembahyang Jumaat ke, qiyamul ke, semua tak dapat. So kita masih, without Ramadan ni masih ada kesampaian untuk buat last 10 days. So hari ni jangan bagi excuse, jangan cakap PKP, malam ni masih boleh tarawih, masih boleh qiyam, masih boleh pergi buat apa yang patut. Jangan bagi excuse. Itu panggil without Ramadan. Kalau tak buat benda ni maksudnya anda keluar rumah. Senang cakap lah. 6 benda ni kalau tak buat, seolah-olah ingat kita pergi rumah orang, kita keluar tanpa bagi salam. Kita keluar tanpa inform dia kita dah keluar. So jangan macam tu lah, without Ramadan. Ataupun kita keluar daripada Mekah tanpa buat tawaf wida. Salah tu. Salah. Dia kena patah balik untuk buat benda tu. So dia kalau orang yang pergi umrah tahulah dia punya kepentingan ataupun memang wajib lah. Ustaz-ustaz ataupun muntawif akan buat, okay, now pagi ni turun, make sure kita akan buat tawaf wida sebelum kita berangkat ke Madinah ataupun berangkat ke airport. Memang kena buat. Okay. So ada apa-apa soalan ke dalam Facebook? So far saya tengok tak ada apa-apa soalan. Ramai yang tengah watching. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya direct. Saya boleh jawab terus. Without topik kita, without Ramadan.
So sebelum kita menanti ramai lagi yang masuk ataupun later on, tolong share video ni. Bukan saya nak share sebab nak famous lah. Saya nak share sebab bila amanah orang lain dengar video ni, asbab daripada hampa, dah keluar macam Penang lah. Asbab daripada hampa, maksudnya orang tu dapat pahala, hampa pun dapat pahala. And tak perlu bayar pun pahala ni. Free. Dah lah Ramadan, lagilah berganda-ganda lagi. Okay? Jangan lupa, kuatkan amalan, tingkatkan amalan di bulan Ramadan, especially 10 malam terakhir. Okey, yang kedua, jangan lupa, apa dia? Ramadan ni towards the end, apa yang orang selalu buat? Jangan lupa zakat fitrah. Zakat fitrah, senang cakap lah. Ramai orang tanya kat saya juga, nak bayar RM7 ke? Nak bayar RM14 ke? Nak bayar RM21? Kan dia ikut beras kan. Dia ada basmati, bayar macam ni. Dia ikut beras biasa macam ni. So saya punya saranan, saya punya cadangan, kalau boleh bayar the max. Ada orang tanya, saya waktu Jumaat saja saya pergi masjid, saya makan nasi basmati biryani. Simple memang kena. Hari ni saya makan nasi biasa. Saya tanya satu soalan ya. Biryani tu hang bayar berapa? Yang setun sekali hang nak bayar RM21 hang kira ke? Malih peteh hang pun tahu. Setun sekali bayar RM21, hang nak argue RM7 ke RM21 ya? Nak bayar macam mana? Kenapa saya kena bayar banyak? Sedangkan saya makan seminggu sekali je. Kadang sebelum tak payah nak argue benda-benda macam ni semua. Bayar sudah, ni zakat kot. Niat zakat fitrah Allah akan beri. Dia yang pentingnya nak keberkatan rezeki tu. Bila dapat keberkatan rezeki, Masya Allah, hang tengok rezeki hang pum. Boleh lah saya cakap hang sikit, bahasa Penang dah main kat belah situ kan. Dia macam kalau 7.50 ni dah main sikit-sikit bahasa Penang lah. Sebab tanda nak towards the end lah. Okay, jangan lupa bayar zakat fitrah. Okay, saya boleh sarankan, kalau nak bayar zakat fitrah, bayarlah pagi Syawal. Pagi Syawal sebelum solat sunat Aidilfitri. Jangan pagi pukul 10, pukul 11, jangan. Sebelum, lepas subuh, dia punya timing, the best time dia, lepas subuh 1 Syawal, sebelum solat Aidilfitri 1 Syawal tu. So lebih kurang 2 jam lebih. Sebab solat normally pukul 8.30, subuh mungkin pukul 6 suku dah habis. Timing tu lah, shoot main timing tu untuk bayar zakat. Kalau boleh buat macam tu. Sebab yang tu lah waktu yang paling afdal untuk bayar zakat. Sekarang boleh. Jangan kata, Mahdi cakap tak boleh dah bayar sekarang. Tak, boleh. Boleh sangat. And the best nak bayar zakat adalah bayar dekat tempat kita mencari pekerjaan. Mencari rezeki. So kalau anda kerja di KL, kampung kat Terengganu, jangan bayar kat Terengganu. Bayar kat KL kalau boleh lah. Kalau boleh. Tapi kalau anda dah balik pergi buat benda haram ke Terengganu, merentas desa, merentas negeri, semua haram. So bila anda balik kampung, anda nak bayar, boleh saja. Bukan jangan kena tunggu balik. Okey, aku balik second Syawal. Second Syawal baru bayar zakat. Itu haram lah. Lepas gelincirnya matahari 1 Syawal, nak bayar zakat dah jadi haram. Lepas solat Aidilfitri jadi makruh dah. Lepas solat makruh untuk bayar. Lepas asar, dah petang nak malam tu, dah jadi haram dah. After that memang haram terus lah. So jangan lupa untuk bayar zakat fitrah. Kalau takut tak sempat ke pagi tu nak siap lah itu ini lah, nak pergi semayang ke apa, bayar sekarang. Petang ni yang pergi solat Zohor ke solat Asar, bayar terus. Memang everyday Amin akan ada kat sana, tunggu depan masjid untuk bayar. Settle case terus. Okey, yang ketiga, kita ulang yang satu boleh. Kuatkan ibadat terutama 10 malam terakhir. Yang kedua, jangan lupa zakat fitrah. Ni without Ramadan lah, without Ramadan. Okey, yang ketiga, solat sunat tasbih pada malam Lailatul bukan Lailatul Qadar. Solat tasbih di malam Lailatul Jaizah. Apa maksud Lailatul Jaizah? Ramai orang yang kurang peka tentang Lailatul Jaizah. Rasulullah beritahu ada satu malam yang mana dah confirm dah pun malam ni adalah mustajab doa. Salah satu malam yang mustajab doa adalah malam apa?
malam Aidilfitri. Kita sebut malam Aidilfitri tapi dia punya bahasa lain adalah Lailatul Jaizah. Lailatul Jaizah ni malam Aidilfitri. Malam 1 Syawal tu. Dia macam ni lah, senang cakap. Satu pekerja, dia dah kerja sebulan. So hujung bulan tu, bos dia nak bagi gaji. Bila nak bagi gaji, dia tak payah ambil gaji. Apa berlaku? Sebulan dia usaha, sia-sia. Dia dah kejar apa siang, pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam. Sampai hujung bulan dia tak payah ambil gaji. Adakah akan berlaku benda macam tu? Bila dia tak payah ambil, dia rugi lah. So sama lah juga, kita kena beranggapan sebulan kita dah buat Ramadan. Sebulan ni dah kerja. Bukan macam kerja. Ni kita dah ibadat dah pun. Kita dah bangun malam, kita dah bangun sahur, kita dah buat itu, buat ini. Lapar, dahaga, penat, insyaAllah kita buat solat tarawih. Malam Aidilfitri adalah malam kemenangan. Aidilfitri maksud dia adalah hari kemenangan. Supaya Allah terima kita punya amalan. Pasal tu pagi Syawal, bila kita jumpa orang, jangan duk sembang dengan orang. Hai, Assalamualaikum, salam Aidilfitri, kosong-kosong. Assalamualaikum, salam Aidilfitri, kosong-kosong. Kau apa main bola ke? Bukannya kosong-kosong. Nak jumpa orang, nak sebut apa? Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbalallah minna wa minkum. So kena sebut macam ni, taqabbalallah wa minna wa minkum. So sebut macam tu bila jumpa orang. Apa maksud dia? Semoga Allah SWT terima amal-amal kita. Di bulan bila? Di bulan Ramadan. Aidilfitri menyambut kemenangan sebulan Ramadan. So kalau kita tak buat benda ni, apa yang akan berlaku? Tak ada aku apa? Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit gangguan tadi, tak tahu gangguan apa. Nak kata syaitan dah keluar, syaitan belum keluar lagi. Esok boleh keluar. Okay. Sorry kejap. Okay. So, pasal gangguan syaitan pun ada banyak khilaf. Ada kata syaitan dia belenggu, ada kata syaitan di rantai, ada kata syaitan tak di rantai pun. Okay, tak apa. So, itu topik lain. Yang topik seterusnya kita akan sentuh. So jangan lupa tadi kita sebut pasal apa? Solat tasbih. Okey. Pada malam Lailatul Jaizah, malam raya tu, kita kena buat satu solat. Kita panggil sebagai solat tasbih. Siapa yang tak buat tasbih, yang malam ke-21, ke-23, ke-20 tak buat tasbih, buatlah malam Lailatul Jaizah. Bila malam Lailatul Jaizah, esok. Hari Rabu malam raya tu, itulah malam Lailatul Jaizah. So jangan lupa untuk solat tasbih. 4 rakaat. 2 salam. Tahu kan macam mana kan? 150 selawat, zikir, tasbih, 150 tasbih, 2 rakaat. So total 300 tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 300 kali. Okey, yang keempat. Without Ramadan, yang keempat adalah banyakkan apa? Takbir raya. Bila mana maghrib 1 Syawal, which is esok. Esok lepas maghrib, kita kena banyakkan takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So continue. Perbanyakkan. Lepas maghrib, lepas isyak, malam, duduk dengan kawan ke apa, duduk kat rumah ke apa, saya saja buat takbir.
Tak apa. Dia benda ni kan, manusia ni kita akan rasa malu. Kalau buat sesuatu kita akan rasa malu, kita akan rasa segan. Kita kena initiate. Kita kena start benda tu. Jangan letak malu tepi. Sebab apa, kalau kita malu ni, rugi. Sebab apa, timing untuk takbir tu sekejap je. Sampailah solat sunat Aidilfitri je pun. Lepas tu habis lah. Kalau hari raya Aidiladha ada masa lebih kurang 4 hari. Tapi yang ni sekejap je. Berapa jam je pun. Not even one day. Not even 24 hours. Tidak. Jangan lepas Zuhur first Syawal tu Allahu Akbar Allah. Tak ada. Sampai solat Aidilfitri sahaja. So banyak kan takbir raya. Okey. Yang kelima. Apa yang kelima? Berpuasa di bulan Syawal. Berapa hari? 6 hari. Kita panggil pasal puasa 6. Tahun ni ada peluang untuk anda puasa segera. Sebab apa puasa segera? Saya boleh sarankan, saya boleh cadangkan. Tolong puasa 2 Syawal. 2 Syawal start terus. Jangan ada pemikiran nantilah Syawal kan sebulan, 6 hari je pun, boleh lagi, lama lagi. Betul, tak salah Abang cakap benda tu. Tapi the best, tolong habiskan cepat. Alhamdulillah saya diajar oleh tok saya waktu tok saya masih hidup. Memang second Syawal dia akan puasa, memang dia suruh saya puasa. So daripada dululah memang Alhamdulillah tok saya memang saya dengan dia je. Rumah saya ramai orang, dia orang second Syawal normally orang pergi raya, makan lah itu ini. Tapi dah biasa. Memang Alhamdulillah amal sampai sekarang. Second Syawal sampai 7 Syawal, sadaqallahul azim. Settle 6 ni, puasa 6 dah pun. Satu orang yang puasa 6, seolah-olah ganjaran dia berpuasa selama setahun. So dia punya ganjaran kan, 30 tambah 6 sama dengan 365. Dia punya 30 Syawal tambah 30 Ramadan tambah 6 Syawal sama dengan 365 hari setahun. So, jangan lupa untuk berpuasa 6 di bulan Syawal. Kalaulah tak mampu ataupun tak boleh nak buat kemudian, boleh. Cuma saya punya saranan, kena buatlah. Hari Khamis insya-Allah kita akan puasa. Kita akan raya 1 Syawal. So kalau boleh hari Jumaat itu terus niat puasa terus. Tak payah ni dah, terus Jumaat sampailah hari Rabu depan, Rabu next week. Lepas tu nak makanlah. Okay, kita tengok ada apa-apa soalan ke dekat Facebook ataupun apa-apa yang nak ditanyakan, nak di apakah. Ada apa-apa soalan? Any question before we continue last point? Siapa-siapa yang boleh buat summary, tolong buat summary supaya orang lain tengok, orang lain amal, anda pun akan dapat pahala senang-senang. Tengok ada ni tak? Okay. So, tolong share Facebook ni, live ni, sebab orang lain tengok, orang lain amal, anda pun akan dapat pahala juga. Alright? Ada soalan Okay, Alhamdulillah Datuk Seri ada buat kelas tak macam mana nak kaya dan berjaya macam Datuk Seri? Allahu Akbar. Dia macam topik lain dah ni. InsyaAllah boleh ikut saya punya Facebook ataupun Instagram. Instagram saya Mahdi Bizek. InsyaAllah kita akan buat kelas. Assalamualaikum, nak tanya afdal wanita qiyam di masjid atau di rumah saja? Okey. Soalan dia qiyam di masjid atau di rumah. Wanita ni ada perkataan qiyam di masjid rumah dia. Apa maksud masjid rumah dia? Bukanlah masjid di kawasan rumah dia tau. Masjid rumah maksudnya dalam rumah akan ada satu kawasan untuk solat. Lepas itu anda di luar sana, kalau tak ada lagi kat rumah anda kawasan untuk solat ataupun dia panggil surau, mini surau ke apa, tak kisah. So tolong buat satu kawasan. So bila ada satu kawasan dia panggil masjid dalam rumah. Masjid dalam rumah. So wanita afdalnya qiyam di masjid dalam rumah dia. Bukan di kawasan rumah dia. Tapi kalau nak pergi, boleh. Tak salah. Bukannya haram. Tapi the best dekat dalam rumah. Itu untuk wanita. Untuk lelaki, kena pergi masjid lah. Assalamualaikum, macam mana nak konsisten kekal macam Ramadan sampai berjumpa Ramadan tahun depan? Orang alim, orang ulama, dia selepas saja Ramadan, bila Ramadan habis, 6 bulan, dia akan menyesali dah. Dia akan menyesali, ya Allah terima tak aku main Ramadan? Ya Allah, macam mana Ramadan aku? Macam mana puasa aku? Macam mana tarawih aku? Ya Allah, terima. Hari-hari dia doa
doa supaya Allah terima Ramadan diorang ni. Selama 6 bulan tau. Contoh, sekarang ni bulan 5. Sampai bulan 11, diorang akan menangisi kehampaan. In the positive way lah, bukan negatif. Lepas tu, lagi 6 bulan sampai Ramadan depan, diorang akan menanti dengan penuh pengharapan. Ya Allah, terimalah kami ya Allah sampai Ramadan ya Allah. Ya Allah, terimalah kami ya Allah. Ya Allah, bila kami temu Ramadan, dia akan doa setiap hari sampailah Ramadan akan datang. So dia nampak Ramadan ni satu benda yang Allah SWT bagi pada satu hamba dia. Okey, tengok kita tengok. Pasal apa Ramadan, Allah bagi Ramadan every year. Okey lah, Ramadan mungkin nampak macam lama. Senang Pasal apa Allah SWT bagi malam Jumaat, hari Jumaat tu every week. Every week Allah bagi Jumaat. Kita tahu Jumaat adalah Sayyidul Ayyam. Allah SWT akan bagi keberkatan lebih pada hari Jumaat. Kenapa Allah SWT buat macam tu? Supaya Allah SWT nak kita tahu ya Allah reset. Allah reset kalau kita ada benda yang kita nak lakukan, kita buat dosa, kita buat maksiat, kita buat. Allah bagi kita time untuk reset. Bagi kita peluang untuk bertaubat. Bagi kita peluang untuk sedar diri. Lepas itu Allah bagi satu benda tu dia ulang. Tapi na'udzubillah kita terlepas pandang. Kita tak mau tengok, kita tak mau ambil grab the opportunity tu. Itulah kekurangannya. So nak dapatkan kekal, nanti last topik ni, ada lagi. Sekejap. Terbaik. Baru tahu waktu yang terbaik bayar zakat. Barakallahu fikum. Bos, mana lagi afdal? Suami jadi imam untuk solat tarawih atau suami solat di masjid kos isteri dan anak-anak kena solat di rumah. Okey. Solat tarawih ni adalah solat sunat. Okey, bukan fardu. Fardu suami perlu ke masjid. Yang ini disarankan oleh Nabi Satu orang yang dengar azan tak pergi masjid, Rasulullah beritahu seolah-olah aku nak panggil budak-budak datang bakar rumah orang tersebut. Orang yang sembahyang kat rumah, laki yang sembahyang kat rumah ni, Rasulullah nak anggapkan panggil budak-budak datang, letak ambil kayu untuk bakar rumah tersebut. Dia perumpamaan dahsyat. Rasulullah sangat tekankan solat fardu di masjid untuk lelaki. Macam mana nak tahu kita kena pergi masjid? Rumah kita dengar azan. Tapi kalau rumah jauh daripada masjid, so boleh dimaafkan. Especially now, starting tomorrow dah PKP. PKP nak pergi pun ada limitation. Kan solat fardu pun dia ada limit. 20 orang sahaja untuk kawasan yang kurang daripada 1,000 orang boleh solat. 50 orang untuk masjid yang lebih daripada 1,000 orang solat. So itu untuk fardu. Untuk sunat, kalau boleh buat kat rumah, ada jemaah, boleh buat dekat rumah insya-Allah. Suami jadi imam, isteri dan juga anak-anak boleh ikut. Yang tu solat sunat tarawih insya-Allah. Subhanallah, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Okey. So alright, tak ada soalan Sampai semua. Jangan lupa share benda ni, orang ni ikut apa pun dapat pahala. Okey, last topic. Kita ulang balik without Ramadan. Yang pertama, kuatkan ibadat especially last 10 days. Okay, yang kedua, jangan lupa bayar zakat fitrah. Yang ketiga, solat sunat tasbih pada malam Lailatul Jaizah. Bila Lailatul Jaizah? Malam Aidilfitri adalah Lailatul Jaizah. Yang keempat, banyakkan takbir raya. Bila takbir raya? Selepas maghrib 1 Syawal tu. Esok malam esok lepas maghrib, sehinggalah solat Aidilfitri. Siapa yang berada di Pulau Pinang, kesempayan, pergi ke surau dekat Marjan, ada satu khatib, dia panggil import. Saya lah tu. Yang kelima, berpuasa 6 di bulan Syawal. Okey, yang terakhir, ni soalan dari tu. Kekalkan ibadat seperti di dalam Ramadan. Meaning lepas Ramadan, kan Ramadan kita banyak sedekah, kita banyak, waktu ni lah rumah anak yatim penuh. Rumah orang-orang tua semua penuh. Sampai orang nak pergi buat bantuan, dia katanya, kami penuh, tak boleh. Anak-anak yatim, tafi-tafi, madrasah-madrasah penuh. Tapi lepas Ramadan, dia orang lah menagih simpati paling banyak. So kita tak mau macam tu. Kalau boleh, sifat-sifat dalam Ramadan ni kita bawa keluar Ramadan. Yang itulah panggil sebagai wida Ramadan. Wida Ramadan tiba.
Tu Ramadan tiba ni, Ramadan nak pergi, Ramadan nak pergi, Ramadan nak pergi. Perginya Ramadan. Okey. So kalau tak ada apa-apa soalan di sini, so dah 8-5 minit. Sorry dah lebih daripada 5 minit dah pun. Kalau tak ada apa-apa soalan, hari ini adalah hari yang terakhir Ramadan. So saya ambil kesempatan hari ini untuk mengucapkan kepada anda semua, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Semua kita punya amalan diterima oleh Allah SWT dan juga kita ditemukan dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar boleh jadi last 10 days. Boleh juga hari ini pun boleh juga. Cuma Rasulullah kata kemungkinan besar malam ganjil. Rasulullah kata tak, bukannya confirm ganjil saja, no. Last 10. Ayat dia last 10. So hari ni boleh jadi kebaran kalian still malam ni pun boleh juga. So jangan kata dah ganjil dah habis dah pun. Okey, malam ni kita relax. Ramadan dah nak habis, Ramadan nak pergi. Ingat bila kita buat macam tu, Ramadan dah sembang lah. Aku main tak mau kerja betul-betul. Sekarang nak pergi baru nak buat sedih. Sabar set. Kalau Ramadan dah mulut. Unfortunately, Ramadan tak ada mulut. Okay, so with that, kita akhiri kita punya live hari ni. Kita punya topik Without Ramadan. Jangan lupa untuk anda share video ni supaya orang lain dengar, orang lain pun dapat bermanfaat, anda pun akan dapat pahala free. So kita sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan juga surah wal asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.